Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Faruzi di channel Cikgu Detect. So, kali ini saya nak kongsikan kepada anda fungsi terbaru ataupun aksesori terbaru yang terdapat di dalam aplikasi Google Meet yang menggunakan ID Delima. So, kita akan kembali selepas ini. Saya akan kongsikan kepada anda bagaimana untuk melakukan ataupun membuat breakout rooms di dalam Google Meet. Bermaksud nanti kita boleh pecahkan Google Meet kita kepada beberapa kumpulan sebanyak mana kumpulan yang anda mahu. Yang menariknya, kita tak menggunakan extension luar. Okey, kita menggunakan aktiviti ataupun aplikasi tambahan yang terdapat di dalam Google Meet menggunakan ID Delima. Buat sementara ini, fungsi ini hanya boleh digunakan ataupun berada hanya di dalam ID admin sekolah sahaja. So, harap bersabar, mungkin juga dia akan upgrade ke dalam ID personal guru dan juga ID Delima yang lain. Kita tunggu sahaja. So, tanpa melengah masa, saya akan createkan new meeting. So, dalam kes ni saya akan menggunakan instant meeting. Bagi yang pertama kali menggunakan Google Meet, bolehlah tengok konsep bagaimana mencipta pautan ataupun meeting ini. So, untuk kes ini saya akan menggunakan instant meeting saja. Kita akan loading paparan Google Meet seperti ini. So, ini adalah paparan Google Meet admin lah. Jadi di manakah benda tu berada? Kalau sebelum ini saya pernah membuat tutorial, kalau tuan-tuan boleh tengok di ruangan description ataupun di ruangan atas ini, kita menggunakan extension tambahan, tapi kali ini kita hanya menggunakan aplikasi yang sedia ada di dalam Google Meet ini. So, caranya sangat mudah. Kita nak pastikan sama ada kita ada function tersebut, kita boleh pergi ke bahagian aktiviti ini. Jadi kita boleh lihat kat sini ada beberapa aktiviti tambahan ataupun aplikasi untuk aktiviti tambahan yang kita baru saja dimuatkan untuk ID admin, iaitu breakout rooms, polls, Q&A. Sebelum ni kita hanya ada dua lah, recording dan juga whiteboarding. So, untuk tutorial ini saya nak terangkan fungsi breakout room lah. Jadi saya akan tekan butang breakout room ini. Di sini simple sahaja. Kita tekan saja untuk setup breakout room ini. Dalam kes ini ID admin sekolah. Saya ulang balik, fungsi ini buat sementara ini hanya ada pada admin sekolah saja. Mungkin untuk ID yang lain, ID Delima, iaitu ID G Suite yang lain, mungkin kita akan dapat fungsi ini. Kita berharaplah bersama untuk mendapatkan fungsi ini. Boleh memudahkan urusan ataupun proses PDP anda. So, kita klik butang edit ini. Kemudian di sini saya akan kenalkan dulu butang-butang yang ada di sini. Simple sahaja. Di sini adalah bilangan room. Bila kita tambah room, kita tekan ke bawah, ke atas, dan dia akan jadi tambah di bawah lah. Ada 3 room. So, tuan-tuan boleh tambah sebanyak mungkin lah, berapa banyak kelas ataupun kelas yang ingin anda pecahkan ataupun kumpulan yang ingin anda pecahkan. So, saya undo balik. Saya hanya cipta 2 kelas saja untuk tutorial ini. Yang sebelah kanan ni pula adalah fungsi timer. Timer ini berfungsi bila kita nak savekan untuk perbincangan dalam kumpulan tersebut hanya untuk masa-masa tertentu, tempoh masa tertentu. Sebagai contoh, saya tik di sini, saya katakanlah dalam tempoh 20 minit, maka room ini akan hanya boleh diakses dalam tempoh 20 minit saja. Sebaik saja kita mulakan room ini. Okay. So, saya disable dulu. Yang ketiga ini adalah shuffle, untuk kita pusing-pusingkan pelajar ataupun kita tukar kumpulan pelajar tersebut untuk aktiviti 1 dan aktiviti 2 sebagai contohnya. Ya, seterusnya kat sini kita boleh tengok ini adalah main call, bermaksud ini adalah admin utama. Dalam room yang utama kita panggil dia main call. So, dalam kes ni breakout yang pertama ni saya namakan sebagai contoh kumpulan 1 lah. So, kita boleh rename dia, kita type kumpulan 1. Yang ini kumpulan 2. So, kita akan tengok seterusnya bagaimanakah kita ingin agihkan pelajar-pelajar ataupun pengguna-pengguna dalam Meet kita ini kepada kumpulan-kumpulan yang kita ciptakan ini.
Jika anda lihat sekarang, saya ada 3 ataupun 2 pelajar yang berada di dalam kelas saya ini ataupun meet utama ini. Ibaratkan sebagai contoh, ini pelajar yang pertama dan ini pelajar kedua. Kedua-dua ini adalah menggunakan ID D5 lah. So bila kita tengok paparan sebelah kanan di sini, dia agak menarik lah. Di dalam ni dia akan beritahu lah kita berapa main call, berapa partisipan ataupun peserta dalam main call ataupun meet utama ini. So bagaimana kita nak pecahkan mereka ke dalam kumpulan? Jadi cara dia adalah kita tarik, masukkan mereka ke dalam kumpulan. Kita bahagikan siap-siap mereka ke dalam kumpulan. Mungkin masa tengah mengajar ataupun sebagai aktiviti, kita akan masukkan mereka seperti inilah. Jadi jika kita ingin tukarkan mereka, kita boleh shufflekan ini. So kita klik ini, maka mereka akan bertukar kedudukan. Kumpulan 1 sebagai contoh, saya tekan sekali lagi. Nampak mereka akan bertukar kedudukan. Jadi sebanyak mana pelajar kita ada, so kita kena masukkan, pindah-pindahkan masuk. Kita drag and drop antara room-room yang ada lah. Bagi contoh dalam ini untuk tutorial ni saya menggunakan 2 room saja. Seterusnya kita akan lihat bagaimana kelas ini berfungsi. Jadi bila kita dah setkan pelajar ini paparan untuk guru lah ataupun admin. So saya tekan open room ini. Nanti dia akan keluar seperti inilah. Bermaksud sekarang pelajar itu berada di main call. Kenapa berada di main call? Sebab dia belum lagi join. Kita dah berikan mereka ke dalam kelas tersebut. So nanti kita tengok bagaimana rupa paparan di pelajar untuk sertai kumpulan. Bagi contoh, kuning ini dia telah ditugaskan ataupun telah dimasukkan ke dalam kumpulan. Maksud kalau sini kita tengok kumpulan kedua, ini kumpulan pertama. Cuma pelajar masih lagi berada di main call, masuk di dalam meet utama. So kita akan tengok paparan pelajar pula. Sebaik kita jemput pelajar masuk tadi, jadi pelajar akan terima jemputan seperti inilah. Jadi pelajar itu akan tekan butang join seperti ini. Dia akan join. Maka secara automatik tuan-tuan perhatikan di bahagian atas ini dia akan tinggalkan kelas utama inilah. So kita pelajar itu tekan join, maka dia akan masuk dalam kumpulan yang pertama ini. Jadi ini adalah paparan utama mereka lah bagi pelajar masuk. Di sini tajuk yang kita tukarkan tadi, kumpulan 1. Tuan-tuan boleh tengok. Dan sini kalau minta bantuan, dan ini kalau nak kembali ke kelas utama balik. Tetapi ingat tadi, kalau kita setkan masa kita untuk admin tadi untuk dalam tempoh tertentu, maka secara automatik dia akan tertutup dan akan kembali ke kelas utama. So saya akan tunjukkan bagaimana rupa pula di paparan guru pula. Jadi bila kita lihat di sini, pelajar yang pertama ini dah masuk ke dalam kumpulan 1 lah. Jadi pelajar seorang lagi belum masuk. So kita mungkin boleh minta dia untuk masuk lah, beri arahan di main room ini sebab dia masih lagi berada di main room. Kalau tuan-tuan tengok, ini adalah kamera yang untuk pelajar yang kedua ini, dia masih lagi berada di main room. So kita minta dia, arahkan dia untuk join lah. Bila join, dia akan leftkan secara automatik, maka dia akan masuk di kumpulan yang kedua ini. Nampak? Okay. So bagaimanakah kita sebagai guru ataupun sebagai admin untuk masuk ke kumpulan ini? So kita mudah saja. Kita lihat ada butang di sini, butang join ni. Join kumpulan 1, join kumpulan 2 untuk kita melihat perkembangan atau apa yang berlaku di aktiviti kumpulan 1 lah. So kita tekan saja join ini. Maka kita pun secara automatik akan masuk ke dalam kumpulan 1. Okey. Di sini kita akan join. Nampak? Jadi kita telah berada, kita keluar daripada main call ataupun meet utama tadi, kita masuk kumpulan 1. Kemudian katakanlah kita nak pergi kepada kumpulan 2, kita boleh terus tekan join untuk terus pergi kepada kumpulan 2 ini. Sebagai contoh saya tekan yang ini. Maka kita berada di dalam kumpulan yang kedua bersama murid-murid ataupun kumpulan 2 punya peserta lah. So saya boleh juga untuk tekan butang tinggalkan kumpulan ini. So saya tekan butang ini, maka saya akan kembali ke main call kelas utama. So bagaimana kalau kita nak panggil pelajar
yang tadi kita tak setkan tadi, ingat mula-mula tadi kita setkan kepada timer. So kita boleh setkan kepada timer tertentu. Jadi kita setkan orang satu tu, automatik dia akan tertutup lah. Tetapi saya nak tunjukkan bagaimana kalau kita nak buatnya ini secara manual. So saya kembali kepada paparan backup room ini. Kemudian saya pergi, nampak tak butang yang atas ini, close rooms. Maksudnya dia akan tutup serentak kedua-dua kelas ini. Saya tekan butang ini. Kemudian dia akan beritahu dalam tempoh 30 saat dia akan keluar satu notifikasi kepada pelajar untuk tinggalkan kelas, bermaksud sesi perbincangan tamat lah. So saya tekan ni, apa yang berlaku, ada countdown di sebelah atas ini menunjukkan ni, dan kita tengok kalau paparan pelajar pula, paparan pelajar pun sama, dia akan keluar paparan countdown untuk mereka tinggalkan kelas. Jadi secara automatik nanti habis saja masa ini, maka mereka akan terus kembali ke kelas utama seperti ini. Okey. Maafkan saya, apabila masa tamat sebenarnya dia tak kembali automatik, tetapi sebenarnya dia akan minta pelajar untuk tekan butang kembali ke main call ataupun meet utama. So kita akan tekan macam ni. Kita tengok sebagai contoh pelajaran pertama ini, maka dia akan terus masuk ke dalam meet utama. Nampak meet tadi yang pautan tadi. So dia dah kembali ke kelas utama. Dan kita boleh lihat di sini pelajar yang pertama telah masuk ke grup utama balik, main call, dan ada lagi pelajar yang masih lagi belum join lah. So kita boleh terus join, beritahu dia untuk tinggalkan kelas. Sebagai contoh saya tekan di situ, kemudian kita maklumkan untuk mereka tinggalkan kelas. Nampak dia ada butang dia ni. So kita akan minta mereka tinggalkan kelas. Jadi pelajar pun akan tekan return to main call, maka dia akan kembali ke kelas utama. So kita pun tekan juga return to main call. Jadi di sini semua pelajar telah kembali ke kelas utama. Jadi di sini saya tunjuk balik untuk timer, inilah yang akan memberi warning tadi. So sama juga pelajar perlu untuk tinggalkan kelas, ada notifikasi akan keluar di paparan mereka. Jadi itu saja tutorial simple daripada saya. Semoga ia akan memberi manfaat kepada anda semua. Bye bye. Assalamualaikum.